Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini 15 Ramadan, kita bersama-sama kembali dalam siri ketiga Tepin Cinta Nabi. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan sesi perkongsian kita bersama-sama dengan Dr. Khairazlan Othman. Tapi sebelum itu kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk siri ketiga kita, Tepin Cinta Nabi. Okay, sebelum kita sekali lagi memperkenalkan uh, apa penceramah kita pada hari ini, bolehlah saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan strategik kita iaitu Unit Jannah Taqwa MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Bhd, Amans Media dan Outpost Typing kerana memberikan ruang dan peluang untuk kita bersama-sama berkongsi ataupun dalam majlis ilmu ini. Okey, untuk Tepin Cinta Nabi siri ketiga kita masih lagi bersama dengan Dr. Khairazlan bin Othman, batch 1998, iaitu yang merupakan lecturer di Faculty of Engineering and Technology FET Multimedia University Melaka. Tajuk kita pada hari ini iaitu pembukaan Mekah Islam Rahmat Seluruh Alam. Baik, sebelum kita serahkan sesi ini kepada Dr. Khair, saya ingin memaklumkan kepada semua adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang menyertai kita, baik melalui Zoom ataupun di Facebook Live, pada penghujung sesi kita pada hari ini, kita akan ada kuis. Kuis yang mana kita akan combine ataupun kita kumpulkan daripada siri pertama sehinggalah siri ketiga ini. Kita akan berkuis menggunakan aplikasi ataupun platform Kahoot. Okey, kepada semua, make sure anda semua bersedia, okey, dengan kuis yang akan anda semua lalui ataupun sertai pada penghujung sesi pada hari ini. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin serahkan sesi kita kepada Dr. Khairazlan Othman untuk memulakan perkongsian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila siratal mustaqim. Baik, pertamanya kita panjatkan segi kesyukuran kepada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk bersama-sama memberikan taufik dan hidayahnya, mempermudahkan usaha kita untuk menimba ilmu, menorek sebanyak mungkin pengajaran ibrah daripada perjalanan siri kehidupan manusia yang pernah paling agung yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, baginda Rasul SAW. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada usaha kita ini dapatlah fikirnya kita bersama baginda SAW kelak di syurga Al-Firdaus, insya-Allah. Sedikit snapshot, sebelum ini kita telah bercerita tentang bagaimana kehidupan baginda SAW dipimpin oleh wahyu daripada langit, daripada secara langsung daripada Allah SWT, dan kemudiannya kita sempat bercerita tentang mihna dan tribulasi, cubaan dan dugaan seksaan yang menimpa kaum muhajirin yang pertama-tama memeluk Islam di Mekah, dan bagaimana rumitnya serta begitu komitednya baginda Rasulullah SAW selama 13 tahun menanam benih akidah di dalam diri para sahabat. Dan inilah dia adik-adik, tuan-tuan, sidang pendengar yang bersama mengikuti kita pada petang ini, rahsia berkembangnya empayar tamadun Islam menguasai 2/3 dunia, dan
sebagaimana kita beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, begitulah kita beriman dengan segala macam tunjuk ajar dan pedoman yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita lihat snapshot 3 tahun yang terakhir, tahun kesedihan baginda kehilangan Abu Talib sebagai pelindung utamanya dan juga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sebagai antara sumber kewangan dan juga sumber motivasi baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri pertama yang daripada dapat 7 orang anak, 4 lelaki, 4 perempuan dan 3 orang lelaki. Dan di sana bertemunya baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kabilah daripada Khazraj pada pertama-tama kalinya pada tahun haji, di mana sekatan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam semakin memuncak dan baginda sallallahu alaihi wasallam hanya boleh ataupun dibenarkan quote unquote untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang daripada luar Mekah. Jadi ini satu gambaran kesukaran yang berlaku pada tahun-tahun akhir baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak slide saya. Kita lupa slide. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar seorang anak kaya, Mus'ab Umair, yang mana Mus'ab ni dikabarkan kalau berjalan di Mekah itu orang tahulah Mus'ab baru berjalan, kerana kalau macam kita mungkin ada memakai minyak wangi atau CK1 ataupun macam-macam lah. Jadi itu satu wangi yang special, yang hanya Mus'ab saja yang ada. Gambaran kemewahan, kekayaan Mus'ab, anak seorang orang kaya di Mekah, tetapi akhirnya meninggalnya Mus'ab, kain kafan pun tidak cukup untuk menutup syahidnya jenazah Mus'ab. Dan kemudian perang Bu'as yang berlaku sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Mekah pada tahun ke-14 kenabian tu, selepas 13 tahun berdakwah siang dan malam di Mekah, mematikan pimpinan Madinah. So ni kita dah go through bibi-bibi hijrah, bagaimana tekanan-tekanan yang berlaku. Dan kalau kita lihat balik daripada awal kenabian hingga kepada 13 penuh dengan dugaan dan cabaran yang pelbagai lah yang ditunggu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi para sahabat yang pertama. Okey, kemudiannya kita lihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Gua Sur. Ini sedikit gambar aja Gua Sur, bagaimana memuatkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita dah biasalah ulang dengar ceritanya setiap kali berlakunya ataupun tempoh tahun baru hijrah akan diceritakan tentang peristiwa hijrah ni. Okay. Right. Lihat bagaimana 13 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam melahirkan peribadi para sahabat yang cukup hebat, cukup hebat akidah. Dan kalau kita perasan mana kata adik-adik sedang pendengar lihat surah-surah Makkiyah ni, kebanyakannya terhimpun dalam juzuk amal, surah-surah yang pendek, surah-surah yang bercerita tentang alam, cerita tentang Tuhan dan sebagainya. Dan apa saja, mana kata 13 tahun tu, kalau dengan juzuk-juzuk amal, surah-surah yang pendek dan bersifat akidah ni, apa saja yang mampu dilakukan oleh para sahabat. Mungkin kita tertanya-tanya, mereka tidak belajar MedMod dan sebagainya. Tetapi 13 tahun ini yang sebenarnya merupakan intipati kejayaan para sahabat untuk kemudiannya menekuni ilmu-ilmu yang lain dan sebagainya, kerana mereka faham bahawa kehidupan mereka diatur sepenuhnya oleh Allah SWT. Jadi keyakinan ini yang barangkali kita hilang sedikit demi sedikit dan menjadikan kita mana kata gagal memahami formula rahsia yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita umat akhir zaman ini. Dan kemudiannya kita pergi ke fasa Madinah. Okay. Lihat bagaimana hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam turun ke bawah dan kemudian naik ke atas balik. Gua Sur ni mana kata berada di selatan Mekah lah. Mekah di tengah-tengah ni, kemudian naik balik dikejar oleh tentera kafir Quraisy. Dan ketiban baginda sallallahu alaihi wasallam disambut oleh penduduk-penduduk Madinah kan. Dan bahkan kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam sebenarnya diintai daripada jauh oleh kaum Yahudi dan mereka memang benar mengenali lah sebagaimana kita kabarkan dalam sirah siri sebelum ini, dan bagaimana mereka kenal susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun balik mengatakan bahawa ini nabi yang sebenar. Jadi
fikiran mereka macam mana nak menghadapi kehadiran ataupun kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin Madinah. Okey, jadi kita bincang sikit tentang aspek yang ada pada fasa Madinah ni. Jadi ada beberapa tempoh. Yang pertamanya kita lihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengendali rumitnya polarisasi kaum di Madinah itu yang terdiri daripada Ansar dan Muhajirin, orang Islam, munafik, kafir Quraisy, Arab-Arab, Badawi dan sebagainya, dan kemudiannya ada di sana Yahudi Madinah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan juga Bani Nadir. Kemudiannya pada tahun 6 Hijrah berlakunya di sana perjanjian Hudaibiyah, menandakan berlakunya satu tempoh genjatan senjata, satu fasa yang kedua di mana umat Islam diberikan sedikit kebebasan kerana musuh meletakkan senjata. Dan di sana baginda sallallahu alaihi wasallam mula menyebarluaskan dakwah Islam, menghantar surat-surat kepada pemerintah Rom, Kaisar dan kemudiannya Ethiopia dan sebagainya, pemimpin-pemimpin Mesir menerima mesej-mesej Islam. Dan of course dengan genjatan senjata juga orang-orang yang takut untuk mengetahui tentang Islam dan sebagainya mula keluar dan mempelajari Islam sikit demi sikit. Dan kemudiannya fasa ketiga iaitu Fathul Mekah, kan, sebagaimana tajuk kita hari ini, bagaimana Fathul Mekah ni, pembukaan Mekah ni merupakan satu titik tolak yang baru dalam sejarah Islam, sejarah nubuwah, yang mana selepas itu turun, kalau kita perasan turunnya surah Al-Fat, satu surah yang adik-adik mungkin biasa baca kalau ditolak jadi imam, dan iza jaa nasrullahi wal fath, menggambarkan satu kemenangan di mana selepas Fathul Mekah berbondong-bondong manusia memeluk Islam. Kerana di sana runtuhnya satu tembok pemisah, satu tembok yang amat keras yang menghalang tersebarnya Islam di atas muka bumi ini. Jadi kita akan go through sedikitlah keadaan di Madinah sehingga ke Mekah. Jadi dalam tempoh lebih kurang berbaki 15 minit ini, saya akan go through secara laju. Kalau tak faham mungkin boleh tulislah di ruangan chat box dan sebagainya, kita akan try jawab selepas topik ini. Dan adik-adik yang berada di MSN Typing mungkin boleh menumpukan perhatian khusus sebab separuh daripada soalan ada berada di dalam pembentangan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat mengukur sejauh mana tahap kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan markah penuh, insya-Allah. Jadi kalau tak ada markah penuh nanti di akhir kuis ni kena ikuti siri keempat, kan, dan kemudian muhasabahlah sama-sama sejauh mana sebenarnya kita ni yang mengaku cintakan Nabi, mengaku sebagai umat Nabi, faham dan cakna tentang susun silsilah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi, di sebagaimana kita bercerita tadi, kelompok asal status quo di Madinah tu ada tiga kelompok yang utama, yang besar. And yang pertamanya para sahabat terdiri daripada Ansar dan Muhajirin, Aus dan Hazraj dan juga Muhajirin yang telah memeluk Islam. Dan kemudian di sana ada musyrik Madinah, sama ada mereka yang terdiri daripada Arab, kaum Arab yang belum memeluk Islam, ataupun mereka yang memeluk Islam tapi munafik. Kemudiannya ada di sana kaum Yahudi. Okey. Kita tengok bagaimana kaum musyrikin ni diketuai oleh Abdullah bin Ubay, dan tokoh yang sudah memeluk Islam tetapi bertopengkan kemunafikannya, kan, dan dia sepatutnya ditabalkan menjadi Raja Madinah, tetapi frust kerana tidak dapat, kerana Aus dan Hazraj majoritinya telah pun mempersetujui untuk pelantikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua Madinah. Dan kemudiannya kita ada di sana Yahudi yang juga merupakan pendatang, bukan kaum asal, tetapi mereka datang untuk menyambut kehadiran Nabi terakhir yang dikabarkan dalam kitab-kitab asal mereka, kitab-kitab yang juga diturunkan daripada wahyu oleh Allah Ta'ala. Of course sekarang tak adalah, telah diubah sesuai mengikut nafsu mereka, dan mereka cuba berasimilasi. Bahkan mereka inilah yang menguasai ekonomi. Sebagaimana yang kita telah ceritakan, gambar ini memberikan satu gambaran yang luas. Adik-adik, bukan saja berlaku pada zaman ini, zaman Nabi ini, tetapi hari ini diulang semula, kerana inilah dia formula bagaimana orang-orang bukan Islam ataupun mereka yang dengki dan tidak mahu melihat perkembangan Islam di muka bumi ini mencatur orang-orang Islam di depannya. Tak kisahlah mana kata kita ni mungkin pemimpin ataupun pemilik negara, tetapi agenda kenegaraan itu dicatur oleh mereka di belakang. Okay.
Uh, Jadi ini satu gambar yang saya rasa sangat special dan kita boleh lihatlah hubung kaitnya dengan keadaan kita. Jadi sebagaimana yang kita lihat bagaimana Rasulullah mewujudkan untuk melahirkan masyarakat Rabbani. Yang pertamanya baginda SAW kalau kita perasan dalam hijrah ni mendirikan Masjid Quba dan kemudian memilih satu tapak untuk Masjid Nabawi yang ada hari ini. Dan kemudiannya satu benda yang special kalau kita perasan 13 tahun tadi bercerita tentang akidah, that is first core yang saya sudah bicarakan dalam kisah yang lepas, mana kata masyarakat Muhajirin ini merupakan satu kelompok kaum sahabat yang mempunyai akidah yang kuat dan akidah Islam yang kuat dan kemudiannya dipersaudarakan dengan ikatan akidah. Jadi Aus dan Hazraj yang selama ini berperang saudara dipersaudarakan dan kemudian dengan hijrahnya para sahabat daripada Mekah dipersaudarakan dengan Ansar. Jadi ini resepinya. Jadi ada di dalam sana mana kata satu tempat yang menggambarkan satu syiar, majlis syiar kan, bagaimana bila kita melaungkan azan dan sebagainya, bagaimana kita bila beramai-ramai menuju ke masjid untuk solat jemaah sunni, semua syiar Islam yang merupakan satu ciri-ciri penting yang baginda SAW tumpukan ketika fasa awal. Dan kemudian ada di sana Piagam Madinah, satu perlembagaan yang mengikat penduduk Yahudi, kafir dan juga orang Islam untuk sama-sama mengimani Piagam Madinah ini. Dan kita akan lihat sedikit tentang Piagam Madinah ini. Jadi kita lihat bagaimana Masjid Nabawi baginda SAW membina lihat daripada batu dan tanah kalau sujud tu gumpur saja. Hari ni kita sujud kapet lembut bukan main kan. Tapi masjid kita alhamdulillah kan Ramadan ni penuh dan mudah-mudahan selepas Ramadan juga penuh. Selepas Ramadan juga penuh dengan manusia dan mudah-mudahan kita bermohon meminta dengan penuh harap kepada Allah SWT agar Allah memberikan kita sahabat istiqomah. Istiqomah ni satu karamah kan. Di akhir zaman ni istiqomah untuk hadir ke masjid menunaikan solat Jumaat adalah satu karamah. Mungkin kita boleh dipanggil wali kalau kan berjaya menunaikan ataupun menjaga solat berjemaah kita di masjid. Okey, Muhajirin dan Ansar. Kita pernah cerita bagaimana masyarakat Muhajirin ni kental daripada diuji dan mewujudkan satu masyarakat yang penuh kekitaan yang tinggi, ukhuwahnya sangat tinggi kan, ketaatannya kepada baginda SAW sangat tinggi kan, tidak boleh digambarkanlah dengan hari ini dan berlaku di sana penapisan siksaan di Mekah dan dalam Quran diceritakan tentang as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin ini dan kemudian juga dengan gemeterainya perjanjian Aqabah kedua wujudlah golongan as-sabiqun al-awwalun minal ansar yang mempunyai ciri yang sama dengan muhajirin tadi. Jadi Rasulullah mempersaudarakan kedua-dua Muhajirin dan Ansar ini daripada peristiwa hijrah dan mereka inilah yang menanggung beban yang diceritakan dalam surah At-Taubah tu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Satu gambaran masyarakat yang unik yang telah diuji, telah mengalami penapisan, telah lepas segala macam dugaan untuk dinobatkan. Ini gambaran sedikit Muslim terdiri daripada Muhajirin dan Ansar, musyrik yang tidak mengungsi, kemudiannya kita akan dapati mereka masuk Islam selepas beberapa peristiwa. Mereka yang ada hasad dengki walaupun namanya Islam tetapi munafik dan kemudian Yahudi. Ada Yahudi yang mengimani kitab asal mereka kemudian masuk Islam, ada yang mereka yang masih ataupun mempunyai agenda sendiri dan kemudian tetap kafir, ada yang dibunuh dan ada yang diusir daripada Madinah. Jadi mesej kedua daripada pembinaan Madinah ni kita kena faham adik-adik hari ni kita kekurangan ukhuwah. Jadi kena kita tahukan kena segar bukarkan ukhuwah Islamiah ni. Tak kiralah siapa pun kita daripada latar belakang bagaimanapun kan. Jadi fahaman-fahaman apa pun sepatutnya kita bersama atas ikatan akidah. Jadi benda ni kena selalu ingat-ingatkan rakan-rakan kita, pakcik-makcik, saudara mara kan tentang ikatan berasaskan akidah ini. Okay, kalau saya boleh skip dah pergi ke prinsip-prinsip negara Islam, Piagam Madinah. Apa yang ada dalam Piagam Madinah? Apa yang ada dalam Piagam Madinah? Bagaimana baginda SAW? Cuba kita bayangkan dengan dalam konteks Malaysia ini. Bahkan baginda SAW sebenarnya adik-adik sidang pendengar datang sebagai pendatang ke bumi Madinah. Dan orang kita bangsa Melayu ini telah menghuni Nusantara ini sejak sekian lamanya. Dan apa sebenarnya yang menjadikan kita begitu sukar untuk menobatkan atau mendaulatkan Islam dalam konteks yang sebenar sebagaimana yang para sahabat dan baginda SAW fahami.
Jadi ini isunya. Bila kita belajar sejarah bukan sekadar untuk nak jawab SPM, tapi kita faham konteks sebenar penurunan ataupun wahyu Allah Ta'ala itu menyuruh kita berbuat apa. Jadi kita lihat bagaimana piagam Madinah menceritakan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah, sebagaimana di dalam perlembagaan kita juga telah menobatkan bahawa Islam ni adalah agama persekutuan, agama negara. Dan hari ini adik-adik nak tak nak kita kena faham cakna apa yang berlaku di luar sana, pelbagai agenda, inisiatif orang-orang yang tidak senang dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan sedikit demi sedikit cuba dirungkai. Jadi kita berharap generasi seterusnya, terutama adik-adik yang sedang masih belajar di MSN Typing untuk memahami konteks ni, dan adalah harapnya daripada pendengar ni akan jadi lawyer, memahami konteks dan menambah baik perlembagaan kita agar akhirnya terus kepada apa yang tertulis dalam piagam Madinah. Sebab ini adalah tuntutan, antara tuntutan kerana kenapa Rasul memerlukan negara, kerana bila ada negara membolehkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan hakimiyah Allah Taala, pemerintahan dan kekuasaan yang berlandaskan hukum syarak. Berlaku juga di sana prinsip syura. Hari ini kita mungkin faham demokrasi atau parlimen itu bersifat syura, tetapi syura dalam erti kata meletakkan neraca rujukannya Al-Quran dan Sunnah, yang hari ini tidak berlaku. Yang hari ini berdasarkan mungkin human right dan sebagainya. Jadi benda ni kita kena keadilan dan bersih Islam, bukan keadilan bersih human right, dan ketaatan penuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. So ni benda-benda yang kita kena faham, begitu agak sukar tetapi tidak mustahil, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah pun membuktikannya. Tanpa kekuatan sebuah negara, Islam dan arahan Allah SWT tidak mampu diimplementasikan secara sempurna. Boleh saja mana kata baginda duduk je kat mana-mana, pindahkan negara yang bukan kafir yang memberikan perlindungan, dan solat sendiri-sendiri, puasa sendiri-sendiri kan, bayar zakat. Sebagaimana bila saya duduk di UK boleh duduk ada masjid yang besar indah lagi, bahkan mungkin lebih indah daripada masjid di Malaysia, lengkap. Boleh menunaikan zakat, boleh solat dan sebagainya, tetapi tidak ada di sana kemampuan untuk mengimplementasikan hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi ini benda yang kita kena faham. Ni mungkin antara benda yang sedikit berbeza lah dengan kita. Jadi kita skip Madinah itu dan kita terus pergi ke kategori perang. Okay. Dan kat sini berlakunya beberapa perang. Ghazwah ni adalah siri perang yang disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Syariah ni Ghazwah hantar. Jadi ada di sana Badar, Uhud, Ahzab, Muraisy', Al-Qadid, Khaybar, Makkah, Hunain dan sebagainya. Okey, tengok 4 minit. Belum sampai lagi kan, Badar pun belum sampai. Okey, lihat bagaimana banyaknya siri-siri jihad kita, jihad fizikal yang berlaku. Jadi kita ambil sedikit-sedikit pengajaran yang kita boleh ambil dalam kisah perang Badar. Dalam kisah perang Badar, bagaimana kalau kita lihat sebenarnya nak pergi memintas kabilah dagang Abu Sufyan, tetapi Allah telah mempertemukan dengan kekuatan tentera 1000 orang tentera kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan of course dengan bantuan malaikat menang. Kemudiannya, ini kita boleh lihat, adik-adik boleh tengok, baca sekali pintas. Tetapi selepas itu, dengan bantuan para petala langit, mana kata para sahabat nampak kan, ada yang beberapa nampak, ada yang belum angkat pedang dah putus kepala dan sebagainya, berlaku magic yang mereka tidak sangka. Mungkin biasa dengan ayat Quran tetapi tidak pernah melihat di depan mata. Dan kita juga lihat bagaimana Muaz Muawis, golongan remaja yang seusia dengan adik-adik menyertai perang Badar. Dan begitu semangat untuk membunuh Abu Jahal. Kita bagaimana semangat kita hari ini? Iman mesti menggerakkan amal, dan ikatan akidah ada di sana. Berlakunya pembunuhan kan, para sahabat membunuh saudara kandung, ibu ayah, ibu bapa sendiri dan sebagainya dalam perang Badar. Jadi ikatan akidah lebih mulia. Di sana berlaku selepas perang Badar, berlaku pengkhianatan Bani Qainuqa. Sebab balik daripada Badar itu, Bani Qainuqa ni Yahudi mencerca dan mencabar dan sebagainya, dan berlaku juga di sana peristiwa wanita Arab. Dan bila baginda sallallahu alaihi wasallam dengar, terus dikepungnya dan diusir kan. Hari ini kita berlaku macam-macam penghinaan pada orang Islam di bumi Malaysia ni, tapi apa tindakan kita? Sebab kita tak ada kekuatan, tak ada kuasa untuk buat. Jadi ini kena lihat balik. Bagaimana juga baginda sallallahu alaihi wasallam mengutus spy untuk membunuh Ka'ab ibn Ashraf, pembesar Bani Yahudi Bani Nadir, Bani yang lain, yang melakukan mana kata pengkhianatan kepada piagam Madinah. Hari ini kita baca mana. So ni semua saya bawakan snapshot
snapshot. Berlakunya pencabulan perlembagaan, golongan songsan semakin berleluasa, human right dan sebagainya. Dan kita masih tak cukup dakwah, ini mereka tak sengajakan. Hari ini mereka buat, kemudian minta maaf dan kemudian buat lagi dan sebagainya, sehingga kita rasa benda tu satu yang normal. Jadi ni adik-adik kena faham, mana kata ramah bagaimana yang kita maksudkan. Ramah yang bagaimana kita maksudkan. Kemudian ni perang Uhud. Disebabkan menang Badar tadi, rasa Uhud boleh menang dan berlaku apa yang berlaku kerana ketidaktaatan tentera Islam kepada suruhan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah apa yang berlaku. Dipukul oleh Khalid Al-Walid dalam pusingan yang kedua, dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga adik-adik berdarah, giginya patah dan hampir-hampir dibunuh dan sebagainya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam begitu mana kata nak meletakkan Islam hakimiyah Allah Taala ni sehingga cedera. Jadi para sahabat akhirnya memahami bahawa mana kata usaha mereka mengikutkan puan dan akhirnya berlakunya di sana takdir ataupun pertolongan Allah Taala. Jadi kalau kata salah satu ni tak ada mana kata realiti hidup ni dia tak ambil kira tadi ketaatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tadi, dia mengharapkan kuasa Allah Taala akan bagi kemenangan, maka tak berlaku. Begitu juga dengan kita bila belajar, kita rasa usaha macam dah cukup padahal biasa-biasa. Kita doa, solat hajat tiap hari akan berlaku di sana kejayaan magical. Kecuali kita dah berusaha sehabis maksimum, baru Allah bagi kemenangan. Okay. Itu perang Uhud. Dan kemudiannya selepas perang Uhud kita ada perang Khandaq. Bagaimana perang Khandaq berlaku? Ini dah kemuncak kan. Tentera bagaimana perang Khandaq tadi bergabung kan, kafir Quraisy bergabung dengan Arab-Arab di sekitar dan Yahudi yang telah diusir keluar tadi menyerang kembali di Mekah dengan bantuan juga Yahudi yang berada di dalam Mekah, iaitu Bani Nadir kan, Bani Qainuqa kan. Jadi berlaku di sana pengkhianatan demi pengkhianatan Yahudi, dan bahkan selepas perang Khandaq kan, Rasulullah sendiri turun menggali parit, bersama-sama. Bagaimana tengok semua satu semenanjung Arab bergabung untuk mematikan. Sebab apa? Sebab dia rasa macam dah boleh menang. Bila Uhud dia membantai tentera Islam, jadi mereka memberikan sedikit gambaran bahawa mereka boleh menang. Jadi mereka pun all out dan mengepung Madinah. Jadi Rasulullah pun menggunakan taktik yang dicadangkan oleh siapa? Salman Al-Farisi kan. Dia kata orang Farisi biasa menggali longkang ataupun parit yang besar untuk menghalang ke majunya tentera musuh. Jadi kita lihat bagaimana sangat genting. Ketika inilah berlakunya ribut dan sebagainya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar Huzaifah Al-Yamani kan. Kalau kita nak rasa genting ni tak genting, di depan Rasulullah tu para sahabat, dan Rasulullah kata siapa di antara kamu yang berani yang boleh melaksanakan misi aku ni, yang dia nak hantar pergi camp mengintip. Seorang pun tak bangun. Even di depan tu ada Umar dan sebagainya. Dan kemudian Rasulullah melantik Huzaifah. Of course Rasulullah kenal para sahabat dan kekuatannya, dan Huzaifah dalam bicara ini mengatakan aku boleh saja membunuh Abu Sufyan kan, tapi dia tak bunuh sebab dia ingat taat dengan perintah Nabi, jangan buat apa-apa, just tengok kekuatan dan kemudian balik kan. Dan bagaimana pintar Huzaifah untuk memainkan peranan. Dan berbalik kepada teknologi perang tadi, sebagaimana kita kan kadang-kadang kita belajar ilmu-ilmu yang dipelopori oleh orang kafir, orang barat dan sebagainya, itu sebenarnya semua adalah ilmu Allah yang sepatutnya kita kuasai. Dan berlaku apa lagi, perang selepas Uhud. Bila Rasulullah dah menang tu, tentera tak berlaku perang, tentera Ahzab balik, tentera bersekutu balik. Bila Rasul nak buka baju, Jibril datang memberitahu tentang pengkhianatan apa ni, hadis kan, pengkhianatan Bani Quraiza tadi. Kenapa tak lakukan sesuatu kan? Jadi Rasulullah pun bangkit dan pergi terus pasang balik baju perangnya dan membunuh keseluruhan Yahudi Bani Quraiza. So ni pengkhianatan kita hari ni tuan-tuan, dalam berapa banyak pengkhianatan demi pengkhianatan berlaku. Okay, kemudiannya kita nak sampai ke Mekah kan. Lagi berapa minit, Bim?
Boleh. Kita boleh lagi layan 5 minit ke? 5 5 minit, okey. Lepas tu quiz kan? Alright. kita quiz. So Bani Quraizah dan di sini dah berlaku mana kata Rasulullah cerita Rasulullah bagi signal jangan berhenti selagi tak sampai ke perkampungan Bani Quraizah. Kat situ berlakunya ada yang para sahabat sembahyang asar, ada yang para sahabat sembahyang kemudian selepas sampai ke perkampungan Bani Quraizah. Of course dia in between tu ada banyak lagi pengusiran Bani Nadir. Jadi saya lupa nak cerita, syaitan ni muncul ada beberapa tempat. Ketika baginda SAW sebelum baginda berhijrah, syaitan muncul menyertai perbincangan orang kafir Quraisy nak buat apa. Dan dialah yang mengutarakan cadangan untuk membunuh. Kemudiannya ketika selepas perang Uhud, berlaku di sana pengkhianatan Ar-Raja' dan Bir Al-Ma'unah. Rasulullah hantar Hafiz seramai 70 orang dibunuh. Dan kemudian berlaku di sana diat, kena bayar pampasan. Bila Rasulullah pergi ke perkampungan Bani Nadir, mereka pembincang untuk menolak batu. Dan Jibril datang. Rasulullah balik ke Madinah tanpa disedari oleh para sahabat. Semua syaitan wujud di tempat-tempat yang kritikal ni. Badar juga syaitan menyertai perang Badar. Dan dia lari dulu. Sebab dia nampak malaikat turun. Of course orang kafir Quraisy tak nampak. Jadi syaitan ni muncul di tempat-tempat yang very kritikal, yang menandakan satu titik tolak yang special dalam sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya kita nak sampai Hudaibiyah. Hendak Hudaibiyah ni semua Bani Yahudi Bani Yahudi Qainuqa diusir, Nadir diusir, mereka berkampung di Khaybar. Khaybar berlaku selepas Hudaibiyah, nanti kita akan jumpa selepas sebelum Fathul Makkah. Bani Quraizah dan Hudaibiyah berlaku di sana era baru di mana aktiviti ketenteraan diseluruhkan, gencatan senjata dan membuka peluang untuk perutusan dakwah kepada para penguasa di sekitar Arab, Rom, Parsi, Mesir, Ethiopia dan sebagainya. Kemudiannya kita lihat bagaimana orang kafir Quraisy mengkhianati Ghazwah Hudaibiyah. Hudaibiyah ni special kan. Para sahabat pergi untuk umrah tetapi disuruh balik. Dan ketika Rasulullah suruh balik, para sahabat sebenarnya tak nak balik. Sehinggalah isteri baginda Ummu Salamah kata kat Rasulullah, ya Rasulullah kau buat je kan. Cukur rambut, tahalul dan sembelih korban balik. Nanti sahabat ikutlah. Kan? Mana kata sahabat mengikut tu dalam keadaan yang tidak 100% nak balik. Sebab dia kata patut pergi lah. Kita nak pergi ni kena pergi. Tapi Allah ada perannya sendiri. Dan ketika pulang tu turun surah yang menggambarkan bahawa mereka akan pernah surah Al-Fat. Dan surah Al-Fat ni menceritakan tentang cerita Ghazwah Hudaibiyah. Walaupun tak berlaku peperangan dipanggil Ghazwah. Kemudiannya yang berlaku Mekah. Bila mana mereka berlakunya di sana pengkhianatan, orang kafir Quraisy membantu Bani Bakar untuk membunuh orang yang satu kaum yang mendapat perlindungan daripada orang Islam. Maka Rasulullah pun tanpa menunggu bergegas seramai lebih kurang 4,000 orang untuk pergi membuka Mekah, dan ada beberapa pasukan yang dibagikan. So kesimpulannya kita lihat tadi beberapa siri perang yang besar kita tak dapat sempat go through semua. Uhud, Badar, kemudiannya Uhud, kemudiannya Khandaq dan pengusiran Bani Yahudi. Semua ini melengkapkan cerita bahawa di sana pentingnya kekuatan sebuah negara ini berteraskan hakimiyah Allah Ta'ala, berteraskan hukum syarak. Dan daripada kekuatan inilah kemudiannya menyebar luas. Orang boleh nampak model bagaimana nak rumah malam. Pasar Qainuqa tadi, bagaimana kepintaran Uthman mengambil telaga daripada orang Yahudi. Bagaimana sokongan, hari ini kita ada kempen Buy Muslim First dan sebagainya. Sejauh mana kita menahan diri kita untuk membeli sesuatu yang murah daripada kedai yang lain kepada saudara kita yang mungkin sedikit lebih mahal. So ni semua cabaran dan seksaan pada kita in a way, untuk berbelanja lebih sedikit tetapi untuk support ekonomi Islam dan sebagainya. Sehingga wujudnya Khalid Abdul Rahman Al-Au dan sebagainya, pasar orang Islam sendiri. Jadi Mekah ini, jadi kita akan sambung cerita nanti di siri keempat, satu kemenangan yang akhirnya membuka kepada satu benih yang lebih besar selepas itu. Jadi siri rentetan ni kemudian berpindah fasa daripada Rasulullah kata, mana kata daripada kita diserang, sekarang kita pula menyerang kan.
Daripada kita menahan ni, berkubu di Madinah ni, kini giliran kita pula untuk pergi dan menyebarkan Islam ke negara-negara lain. Jadi Mekah ni merupakan satu rahmat, dan rahmat ni kalau kita lihat berlaku bukan hanya dengan dakwah kan. Tak apalah kan, kau nak buat gini kepada orang Islam, tak apa, kami redha, tak ada. Dan bila mana berlaku pengkhianatan, bila mana berlaku pencabulan kepada apa yang mereka janjikan, Rasulullah tanpa sedikit pun tolak ansur memerangi mereka ini. Jadi inilah batas antara rahmat, sikap apologetik orang Islam, redanya kita dan sebagainya. Cuba kita fahami balik sikap baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Itu sedikit tentang sirah kita. Jadi kita macam mana, Baim, terus kepada kuis? Alhamdulillah. So kita rasa terus kepada kuis boleh cikgu dengan Ustaz Izhar? Kita ke kuis terus. Okey, masing-masing boleh buka Kahoot. Okey, kahoot.it lah kan? Okey, sekejap saya masukkan link Kahoot dekat chat box dekat Zoom. Okey, sekejap ya. Mana kita? Kisah. Dah lama dah buat Kahoot kan? So, muasabah sedikit sirah Nabi ni, sama ada kita okey, saya dah post dekat chat box untuk siapa-siapa yang ada dekat Zoom. Untuk siapa-siapa yang ada dekat Facebook, saya post dekat komen. Okey, tapi dia kita ada fokus kod, masukkan kod lah. nanti masukkan kodnya berapa, doktor? Nampak tak dekat skrin? Nampak 6558087 kan? Ya. Okey. Okey, game pin So dia kita bagi seminit untuk player-player masuk. 6558087. 6558087 saya letak dekat ruangan chat di Zoom. So pemenangnya kena contact Baim. Kontak saya. Kita punya Presiden Badar dah masuk dah, Ahmad Bilal. Selamat datang. Assalamualaikum Bilal. Ajak kawan-kawan Bilal. Mari kita lihat. Okay, alright. So semua dah masuk ke? Ada lagi? Kita tengok. Sambil menolong ibu dan ayah di dapur menyediakan juadah berbuka. Okay, 6558087. Ya, ada 22 soalan sempena birthday saya 22. Jadi setiap soalan lebih kurang 5 saat. Kita akan baca je soalan, 5 saat diberikan klik jawapan. Kita ada banyak ada 4 pilihan paling tidak. Okay, kita baru ada 6 orang. So boleh lagi join, 7 orang dah. Okay, 8, 9, boleh join, semua join ya. Cikgu pun boleh join. masuk. Cikgu. Cikgu boleh kalau cikgu dapat podium, kita downgrade lah. Okay. So podium akan ada 1, 2, 3. Nanti boleh contact Abang Baim kita untuk tuntutan Pak iPhone 4 dengar tadi. Okay, alright. Gambar iPhone 4. Gambar. Okay, student masuk ya, student. Okay, alright. Kita ada berapa orang student sekarang ni, cikgu? Di MSM? Satu batch? Sekitar 280 satu batch. Satu batch 280 So 11 daripada 21 santai-santai jangan keras. Kalau tak dapat jawapan, nanti saya akan lebih kurang sikit lah. Cikgu Aman pun ada, insyaAllah. Santai-santai. Okay, Baim kalau boleh start, cakap Okay, alright. Check. Okay, ada lagi tak nak join? Soalan boleh tengok dekat phone sendiri nanti kan? Dia akan keluar di phone. Ataupun yang tak ikuti, yang tak ada apps tu mungkin boleh just ikut dan jawab lah. Nama dia tak keluar lah kat podium. Okay, alright. So 6558087. Alright, saya rasa kita boleh
Sekejap eh. Okay, kita boleh mulalah kot, Doktor. Okay, problem. Ha. Tapi yang lain yang kemudian tu boleh kejar soalan. Okay, insyaAllah mudah-mudahan bismillah. Selamat mencuba. Okay. 3, 2, 1. Okay, soalan dia, siapakah nama sebenar Rasulullah? What is the real name of Prophet Muhammad? Okay. Lajunya. Dia tak boleh fikir soalan ni kan. Tadi soalan tadi bagi bila dia tukar je jadi ada 5 saat je nak klik. Okey, 5 saat ya. Okey. Oh ni menyediakan ni nama Nabi kita tak kenal Allah. Okey. Okay, ready di ujung jari untuk tekan jawapan. So baca soalan dalam masa 10 saat. Kalau laju sangat kita slow kan. Ada yang ni 10 saat. Ni masa di sebelah kiri. Ada yang 5, ada yang 10 saat. Okey, silsilah keturunan Rasulullah bersambung kepada Nabi. Kepada Nabi yang mana satu? Ada 2 salah. Okey. Ready? Next one. Alright, soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Bila tahun kelahiran Nabi? 5 saat je. 5 saat. 5. Come on. Mana? Klik. Tahun gajah. Ada juga yang jawab 2 kan. Oh, maaf 5 saat. Biasa Amazon Typing 2 saat je boleh. Kan? 5 saat ni lama dah. Ataupun tak sempat keluar dekat telefon jawapannya. Okay, Farhah ni saudari kot. Okay, wahyu Quran diturunkan pada tahun bila? Jadi pada tahun 40 kenabian. Jadi baginda SAW lahir 570. Tambah 40 memerlukan sedikit matematik di sini. Jadi 570 lahir 610 masih. Okay, teruskan. Fitri memotong. Namakan surah yang menceritakan tentang peristiwa besar. 4, 3, 2, 1. Surah apa? Tahun kelahiran Nabi tadi. Tahun gajah. Surah apa? 10. Mungkin sebab mata dah tengok juga dah berbuka. Jadi tak. Okay, next. Ready? Tempat kelahiran Nabi. Nabi lahir di mana? Mekah, Madinah, Al-Quds, Yathrib. Mekah. Lama. Mungkin salah tu sebab salah pilih button kau kan. Tahu jawapan kan. Okay, nama ibu baginda. Tadi nama baginda tak tahu nama ibu tahu tak? Yang mana satu? 5, 3, 2, 1. Cepat. Aminah. Okay. Nama ibu semua tahu. Alhamdulillah. Okay, next. Nabi Muhammad datang lagi kepada kabilah apa? Khaybar, Syams, Kilab, Quraisy. Ada yang tak sempat menjawab. Banyak Presiden Badar kita mendahului. Bapa saudara yang menjaga baginda Nabi. Siapa namanya? Abdul Muttalib, Abu Bakar, Abdullah, Abu Talib. Ada salah. Tersilap kan baca Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah datuk. Lemak kucing menang ni, miau. Baginda mengawini Khaidah ketika berumur. Tak ada jawab. Alamak, skrin kecil Dia soalan keluar dulu kan? Baru jawapan keluar. Okay, tak apa. Usaha tangga kejayaan. Okay. Boleh potong lagi ni, Ahmad Bilal boleh potong lagi Jangan putus asa, ada separuh lagi soalan. Kalau dapat 11 betul boleh potong. Berapa ramai anak perempuan? Ada 7. Daripada 7 berapa perempuan? 4. 3 lelaki. Okay, soalannya baginda dilantik menjadi Rasul ketika umur berapa? Ni kalau tak tahu, tengok nombor 25, 35, 40, 60. Warna apa? Kuning, betul. Okay, mungkin Bilal ni dia ada connection laju lah. 5G, 6G Bilal. Sedarakan ayah mertua baginda. Okay, ni ada 2 jawapan. Adakah Ali bapa mertua? Usman bapa mertua?
Yang mana satu berapa betul? Lama sikit bagi sempat bernafas di 5 saat. Okey, Umar ataupun Abu Bakar, Aisyah dan juga Hafsah. Uthman ni anak menantu kan. Ali pun menantu. Siapa perempuan pertama memulai Islam? Siapa dia? Ni kalau tak tahu ni kan. Orang yang paling hampir dengan baginda Rasulullah SAW. Khadijah, isteri baginda. Okay, kita ada 5 soalan lagi, berbaki 6 soalan lagi. Perjanjian sebelum berhijrah ke Madinah. Bersama Aus dan Hazraj. Perjanjian apa? Tadi kita cerita tentang Hudaibiyah. Adakah Hudaibiyah? Ni banyak masa pun salah juga. Termakan dengan saya punya ni Aqabah, Aqabah 1 dan Aqabah kedua. Nama lama bagi Madinah. Balad kot. Okey, betul lah. Alhamdulillah. Fitri berada di atas kabilah Madinah yang menerima kedatangan Islam. Apa dia? Nama kabilah tu. 10 saat. Relax, tenang. Ada 4 saat lagi. 3, 2, 1. Picit. Warna merah jawapannya. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Menandakan kita perlu ada kuis sirah dengan siri yang lebih panjang. Peperangan pertama, apa dia peperangan pertama yang besar? Trench tu Handak Trench tu bahasa Inggeris lah. Peperangan Handak. Okey, perang Badar tahun ke-2 Hijrah. Tahun Uhud tahun ke-3. Perang yang menggunakan strategi Salman Al-Farisi. Parit. Menggunakan teknik parit. Perang apa? Oh lama, tak sempat laju sangat. Sama ada Khandaq ataupun namanya Ahzab. Ahzab ni bersekutu kan. Tentera Ahzab adalah tentera bersekutu. Okey, ada berapa lagi soalan? 20. 3 soalan terakhir untuk memotong atau berada di tangga teratas. Bila Mekah ditawan oleh baginda? Tahun berapa tadi? Oh, 20 saat nampak sebab nak baca tu kan. Macam panjang kan. 20 saat. Bagilah Chan. Okey, tahun ke berapa? Tahun saja dah patut menang lah. Bulan pun patut. So ada beberapa perang yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Okay, yang pertamanya Badar, berlaku dalam perang Ramadan. Dan kemudiannya Fathul Mekah, berlaku dalam bulan Ramadan. So Ramadan ni special kan. Ni kalau tak tahu. Tengok betul-betul nombor. Bagi seorang wafat, umurnya berapa? 53 barangkali. 73, yang 3 belakang betul lah. Alhamdulillah betul semua. Okay, last but not least, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam wafat? Alhamdulillah. Saat. So ada 3 lah jawapan yang betul kan. Tapi of course yang jawab Mekah tu salah lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam kan dikebumikan di Madinah kan, Masjid Nabawi. Dia Allah Ta'ala alam, kita lihat siapa yang bakal memenangi tangga atas. Tempat ketiga jatuh kepada Farhah. Ahmad Bilal berjaya dipotong oleh Fitri. Okay, kembali kepada Baim. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita dah dapat pemenangnya. Terima kasih banyak kepada Dr. Khairazlan. So kepada pemenangnya, okey. Mohon untuk mesej kita punya sahabat kita. Okey, kalau tengok dekat, okey saya bagi makluman lah dekat dalam kita punya ruangan chat box kita. Sekejap hantarkan maklumat anda di ruangan chat Zoom tu. Hantarkan maklumat pelajar. Okey, kepada Nasrin Khadijah. Okey, kita tengok ada Telegram dekat dalam ruangan chat tu. Cari Nasrin Khadijah, bagi nama anda. Anda adalah pemenangnya. Okey. Cikgu Aisyah dengan aku awal kalah dah. Cikgu tak sempat jawab.
Okey, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Khairazan Othman atas perkongsian pada siri ketiga kita pada hari ini, dan juga tidak dilupakan kepada rakan strategi Ansara Taiping iaitu Unit Jara Taqwa MRSM Taiping, TNF Energy Seram Berhad, okey, Outpost Taiping dan juga Amans Media. Okey, terima kasih banyak kepada semua. Semoga sesi hari ini memberi manfaat kepada semua. Dan sebenarnya pada saya lah, okey, sesi ni kita belajar sirah macam Dr. Khairazlan cakap tu tak cukup 30 minit ni. Sangat-sangat we are not doing justice tu sirah sendiri kan. So sepatutnya kita kena ada, insyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan lagi pada masa akan datang, kita akan cuba dapatkan ruang yang lebih panjang sikit lah untuk kita mendalami, memahami dan tentang sirah-sirah Nabi ni, insyaAllah. So baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin menutup majlis kita atau menangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, terima kasih kepada semua pendengar. Semoga Terima kasih Dr. Khair. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Aisyah, terima kasih Ustaz, terima kasih semua pelajar dan rakan-rakan yang sertai kita hari ini. Terima kasih banyak. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Selamat berbuka.